Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi والتابعين بإحسان إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Maksudnya, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang terdahulu daripada kami, yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu. Surah Al-Hasy ayat yang ke-10. Ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan sifat orang-orang yang beriman. Apa sifat mereka? Sifat mereka ialah kata-kata mereka, ucapan mereka ialah ucapan-ucapan yang baik, mendoakan kebahagiaan, mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara mereka. Satu lagi sikap yang ada kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ialah hati mereka ini hati yang penuh dengan kasih sayang, ucapan yang baik, kemudian hati mereka hati yang baik, hati yang bersih, sehingga diungkapkan dalam doa yang diajar oleh Allah ini, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan dalam hati kami perasaan dendam, perasaan benci, perasaan hasad dengki sesama kami. Kata-kata yang baik daripada hati yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu doa. Doa ini juga menunjukkan kepada kita orang mukmin hatinya baik, perkataan yang baik. Nabi mengajar kepada kita satu doa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukru. Maksudnya, wahai Tuhan kami,
apa sahaja yang dilimpahkan kepada kami atau sesiapa sahaja dari makhlukmu adalah semata-mata datang daripadamu, Tuhan yang tiada sekutu, maka bagi engkaulah segala kepujian, maka bagi engkaulah segala bentuk kesyukuran. Orang mukmin menyatakan bahawa apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala beri, sama ada kepada dirinya ataupun kepada orang lain, semua itu adalah datang daripada Allah. Kenapa perlu dengki? Kenapa perlu hasad? Kenapa perlu menjatuhkan antara satu sama lain? Kerana pemberian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah yang boleh kita pelajari juga ialah kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr. Sahabat ini tidur di rumah saudaranya seorang lelaki Ansar selama 3 hari. Tidur di rumah sahabatnya, tujuannya ialah kerana untuk melihat apakah keistimewaan lelaki Ansar ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari berturut-turut. Tapi puji lelaki Ansar 3 hari berturut-turut, tanpa putus, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 3 hari berturut-turut. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam puji sangat ni? Itu yang hendak diketahui oleh Abdullah ibn Amr. Maka Abdullah ibn Amr sanggup tidur di rumah lelaki Ansar tadi untuk melihat apa amalan. Hebat sangat orang ini sampai dipuji oleh Nabi 3 hari berturut-turut bahawa lelaki ini bakal ahli syurga. Dia pun tidur. Bila dia tidur, dia pun tengok apa yang dia buat. Antara perhatian dia sepanjang dia tidur di rumah lelaki tersebut, lelaki tersebut tak bangun pun qiyamul lail, tak buat pun qiyamul lail. Malam dia tidur di rumah lelaki tersebut. Cuma waktu tidurnya, bila dia gerakkan badan, dia bertasbih, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Abdullah yang tengok keadaan lelaki ini, dia buat komentar, dia kata, aku tidak mendengar daripada mulutnya melainkan perkataan yang baik. Cuma aku perasan lelaki Ansar ni, kalau dia cakap, tak ada dia kata pada orang, tak ada dia hina orang, tak ada maki orang. Kata-katanya adalah kata-kata yang baik. Jadi di hari akhir aku tidur di rumahnya, aku pun beritahu kepada lelaki Ansar tadi bahawa sebenarnya, kata Abdullah ibn Amrin, aku datang tidur di rumah kamu ni sebabnya ialah aku mahu melihat amalan apa yang kamu buat. Tapi aku dapati tidak ada sesuatu yang membezakan antara amalan kamu dengan amalan kami orang lain ni. Lebih kurang saja. Kata lelaki Ansar tadi, dia kata sebenarnya kelebihan apa pun yang ada ni, sebenarnya itulah yang kamu lihat. Tak kurang tak lebih macam kamu buat jugalah. Cuma kata dia, hati aku ini, tengok, hati aku ini tidak pernah merasa hasad dan dengki terhadap nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Paling kurang
ada dua keistimewaan lelaki ini. Pertama ialah yang keluar daripada mulutnya adalah kata-kata yang baik. Dia tak cakap melainkan perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua ialah hatinya tidak mempunyai perasaan hasad, dengki, dendam kepada orang lain. Ini merupakan keistimewaan lelaki ini, iaitu hatinya hati yang baik, dan begitu juga perkataan yang dikeluarkannya perkataan-perkataan yang baik. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, inilah yang sebolehnya kita mahu, yang kita nak buat dalam kehidupan kita, iaitu kita mahu menjaga hati kita. Yang kedua adalah menjaga kata-kata kita. Ada dua perbezaan yang ketara di antara hati dan kata-kata. Hati ni tuan-tuan, orang tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Orang tak tahu. Hati kita bersih, hati kita tak bersih, hati kita menyayang, hati kita dendam, hati kita hasad. Tidak ada orang yang tahu melainkan Allah. Yang kedua ialah kata-kata. Kata-kata ini orang tahu. Kalau kata-kata yang baik, orang tahu kita tuturkan kata-kata yang baik. Kalau yang lahir daripada kita kata-kata yang buruk, ucapan-ucapan yang memecah belahkan, ucapan caci maki, orang akan tahu. Dan larangan caci maki ini bukan untuk orang tertentu sahaja, untuk semua orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita melihat apabila kita menyatakan ingin berbuat kebaikan, dia mesti datang daripada dua perkara. Dari sudut hati kita, yang kedua dari sudut praktikal kita, perbuatan kita. Cuba kita lihat sifat yang Allah Ta'ala sebut orang yang baik ini, orang soleh ni, antaranya ialah memberi makan kepada orang lain. Banyak sekali hadis yang menyatakan kelebihan memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Di antaranya Allah Ta'ala sebut, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka ini ialah orang-orang yang baik, ini ialah mereka yang memberi makan ala hubbihi, makanan yang dia suka. Tengok Quran ajar pada kita, beri makan ni pun benda yang kita suka. Lawan benda yang lawan dia, benda suka, benda tak suka. Benda suka kita akan beri, benda tak suka kita beri kepada orang lain. Itu salah. Quran sebut beri makan ini sesuatu yang kita sukai, bukan benda yang kita nak buang, bukan benda yang kita tak gemar, tapi sesuatu kita sendiri suka makanan tersebut. Diberikan kepada siapa? Antaranya miskinan, dia beri kepada orang miskin, dan juga diberi kepada anak-anak yatim, dan juga orang yang berada dalam tahanan, orang yang sedang ditahan.
Maknanya itu perbuatan yang nampak, yang zahir orang nampak perbuatan baik. Tetapi satu lagi aspek ialah soal hati. Kalau perbuatan itu nampak baik dan memang baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, maka amalan itu amalan yang baik, amalan yang soleh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika sebaliknya, apa maksud sebaliknya? Jika amalan itu dibuat bukan kerana Allah, niatnya, nawaitunya bukan kerana Allah, amalan yang baik, nampak baik, zahir baik, manusia pandang baik, bahkan manusia puji, di sisi Allah tiada nilainya. Justru itu sifat orang beriman seperti yang disebut oleh Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu ini tujuannya liwajhillah, kerana Allah, nawaitunya semata-mata kerana Allah, dan bukan kami minta daripada kamu jazaan, bukan minta daripada kamu balasan. Bukan buat baik ini harap balasan daripada orang, bahkan bukan harapkan ucapan terima kasih. Sampai begitu Allah detailkan, luar biasa. Bukan nak mengharapkan balasan, kalau tak terima kasih pun tak ada masalah. Sebab kita orang beriman, kita betul-betul mengharapkan liwajhillah, betul-betul mendapat pembalasan daripada Allah. Justru itu dalam kehidupan kita ini, kalau kita buat sesuatu perkara kerana mengharapkan penghargaan orang lain, tak nak balasan pun, nak penghargaan, orang appreciate yang kita buat, itu pun kalau kita harapkan betul-betul appreciate daripada manusia, penghargaan daripada manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Sebab manusia sendiri sifatnya, bila kita buat baik kepada mereka, waktu mereka dapat sesuatu itu mereka seronok. Tapi percayalah, penghargaan itu tidak akan datang daripada mereka selepas itu. Saya pernah sebut dalam kuliah saya beberapa bulan yang lalu dalam masjid ini, saya ambil contoh apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni Allah Ta'ala beri mukjizat kepada baginda, ialah kebolehan merawat banyak penyakit. Tapi yang lebih khusus, yang lebih utama ialah kebolehan dia merawat penyakit sampai sembuh dengan izin Allah. Pastilah dengan izin Allah. Iaitulah orang yang ada penyakit kusta, penyakit kulit yang bahaya. Kaum Nabi Isa ni, zaman dia, orang berbangga-bangga dengan teknologi perubatan. Pada masa tu kalau orang boleh merawat orang dan sembuh, orang tu hebat, dipandang tinggi. Jadi sesuai dengan begitu, Allah bagi mukjizat kepada Nabi Isa ni, iaitu mukjizat boleh merawat, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, penyakit kusta, penyakit kulit yang bahaya. Syekh Muhammad Al-Ghazali As-Saqam dalam bukunya Jaddid Hayatak, dia sebut kisah Nabi Isa ni. Dia kata semua orang yang dapat rawatan ini
dan dapat rawatan ini pula percuma, tak perlu bayar apa-apa, free of charge, FOC. Kata Syekh Ghazali dalam tulisan dia, dia kata ketika bawa kisah Nabi Isa ni, kebanyakan yang keluar, yang dapat ni, bila diubat sembuh, ubat sembuh. Hampir semua yang masuk jumpa Nabi Isa dan Nabi Isa ubati, kebanyakannya keluar tanpa ucap terima kasih pun. Kalau kita kata yang berubat tu kata 10 orang, mungkin 2 orang je ucap terima kasih. Yalah itu keluar begitu je terima kasih, tidak duit memang tak bagilah sebab percuma. Jadi Syekh Ghazali bawa kisah ni, kisah Nabi Isa ni dalam buku dia, buku yang Jadid Hayatak, perbaharuilah hidupmu ni, buku motivasi versi Islam. Dia kata gitulah kalau kita nak gambarkan dalam hidup kita ni. Kalau kita nak harapkan penghargaan daripada orang lain, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Jadi dalam kuliah Zuhur ringkas kita pada tengah hari ini, saya bawa 2 isu utama, iaitu pertama menjaga hati kita, yang kedua menjaga lidah kita. Dan 2 perkara ni ada kaitan sangat dengan ibadah puasa yang kita lalui ini. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis sahih, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata bohong, kata-kata dusta, dan beramal pula dengan pembohongan, dia hidup atas pembohongan, dahsyat bohong ni. Kata Nabi, falaisa lillahi hajah. Pada hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat pun kepadanya untuk dia tinggalkan makan minumnya. Seolah-olah puasanya tidak akan memberi apa manfaat kepadanya kalau dia tidak menjaga lidahnya. Dan sudah tentu sekali dia tidak menjaga niatnya untuk menjadikan puasa ini puasa yang diterima, diletakkan sebagai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tentulah bila kita baca begitu, bila kita faham begitu, kita akan usahakan dalam hidup kita ini, dengan umur yang ada kepada kita. Umur kita tak banyak tuan-tuan, walaupun kita rasa bakinya tak banyak, walaupun kita rasa kita rasa ada lagi ruang kita untuk esok, untuk lusa, untuk setahun, 2 tahun. Tapi rasa kita je tu. Hakikat sebenar kita pun tak tahu. Apatah lagi Nabi SAW letakkan umur umat Nabi Muhammad ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 goleknya, tanpa dinafikan. Ada yang meninggal bawah daripada 60, ramai orang hidup 80 ke atas pun ada, tapi goleknya biasanya 60 hingga 70. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya peluang yang ada kepada kita untuk berbuat baik ni semakin sedikit. Kerana itulah Nabi SAW minta kepada kita supaya kita bersegera dalam membuat kebaikan
Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala kata wasari'u, kamu kena bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan juga syurga yang luasnya antara langit dan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya Allah sendiri minta kepada kita supaya kita bersegera melakukan amal-amal soleh sebelum amal itu luput daripada kita ataupun peluang kita berbuat kebaikan itu hilang daripada kita. Jadi insya-Allah mari kita tanam hasrat dalam hati kita, dalam jiwa kita untuk kita memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang disebut oleh Nabi SAW orang yang terbaik. Orang terbaik ialah, kata Nabi, man tala umuruhu wa hasanu amalu. Manusia yang terbaik Allah panjangkan umurnya dan amalnya baik. Umur Allah Ta'ala bagi panjang kat kita, amal pun baik. Kita tak mahu menjadi manusia yang paling buruk. Paling buruk, kata Nabi, manusia man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia yang Allah Ta'ala beri kepadanya umur yang panjang tetapi amalnya buruk, amalnya jahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi kebaikan umur kepada kita semua. Jadi sekadar itu, dengan masa yang ada pada hari ini, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.